Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan yang bersama saya pada malam ini. Terima kasih. Sepatutnya hari ini ada seorang lagi selebriti bersama saya, tapi tak tahulah apa yang berlaku. Nampaknya saya bersorangan di sini berkongsi tentang satu tajuk yang agak menarik, iaitu adakah mahu sihat ataupun mahu cantik. Yang inilah antara perkara yang kadang-kadang kita lakukan tanpa kita sedari, mungkin membahayakan diri sendiri. Jadi oleh itu kita nak berkongsi sedikitlah berkaitan dengan masalah ini. Ada beberapa soalan yang telah ditanyakan ataupun dah dituliskan untuk saya sebelum ini. Jadi saya akan bacakan dan juga kita akan bahaskan sebentar. Okay, antara soalan yang diberikan kepada saya ialah ramai wanita muda yang mahu cantik. Mereka sanggup makan pelbagai produk-produk yang berbahaya sehingga menyebabkan mereka sakit. Bagaimana untuk memberikan kesedaran pada wanita begini? Ini satu soalan yang baguslah, sebab selalu kita melihat bahawa ramai orang yang hendak cantik, sanggup membelanjakan duit, sanggup membeli produk-produk yang mana kadang-kadang tu tidak perlu. Sebagai contohnya beginilah. Sebagai wanita, ni biasa ni wanita lah. Kalau lelaki ni cantik-cantik ni dia kurang sikit. Dia nak pakai segak je, pakaian, sikit rambut dan sebagainya. Tapi wanita ni lebih kepada penjagaan diri, muka terutamanya. Jadi sebagai contoh tadi, wanita yang berusia 20-an, 25, di mana kulit mereka tu kebanyakan dah masih lagi bagus, masih lagi orang cakap tu tegang, tidak ada kedutan dan sebagainya. Jadi tak perlulah nak makan, contoh makan collagen ke ataupun makan suplemen yang mungkin mempunyai bahan-bahan yang terlarang ataupun bahan-bahan yang bagus tetapi overdose. Jadi sebab tu kita tengok, kalau benda tu yang cantik ni berusia 20-an ni tak perlu nak makan sebab mereka dah ada okey, kecuali mereka bermasalah. Contoh dia, mereka ada eczema, ada psoriasis, ada pelbagai masalah kesihatan yang lain. Mungkin mereka perlu mengambil, tetapi mintalah nasihat doktor sebagai contoh, ataupun pegawai farmasi yang berada, yang bertugas di farmasi berkaitan dengan masalah itu. Jadi janganlah ambil sembarang. Sebab saya tengok ni kadang-kadang apabila tekanan ataupun saingan daripada rakan-rakan yang menunjukkan produk ini bagus, tengok muka dia cantik, muka dia putih, kulit dia gebu. Tuan-tuan kena faham, kadang-kadang mereka ni memang dah, orang cakap tu genetik, dari segi genetik tu dah memang dah cantik dah, kulit dah cantik, hidung dah mancung, mata pun bulat sebagai contoh. Jadi mereka ni memanglah kalau pakai produk apa pun memang akan kelihatan cantik, ataupun mereka mungkin memakai pakaian apa, tudung apa pun cantik. Jadi kita ni yang kononnya hidung pesek, lepas tu kulit sebagai contoh lah, kering dan sebagainya, mungkin produk yang diberikan tu mungkin tak sesuai untuk kita. Di mana kita perlukan nasihat dulu, adakah ini disebabkan oleh penyakit atau mungkin disebabkan oleh kesan daripada environment pemakanan yang kita makan. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya pada malam ini. Kita tengok siapa yang ada pada hari ini, supaya kita boleh berkongsi-kongsi pengalaman dan sebagainya. Mungkin ada soalan dan sebagainya. Puan Zainul Harun, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hakim Sah, Abdul Karim, Dr. Zubaidi, saya ada soalan daripada 105 yang dulu. Berapa berat terkini dok selepas melakukan diet IF? Okey, jadi berkaitan dengan diet IF, saya jawablah sikit, saya layan sikit. Okey, diet IF yang saya buat ni, saya bermula pada umur saya 45, iaitu pada tahun 2015 Disember, saya masih ingat lagi. Masa itu berat saya 105, kemudian pelan-pelan dia turun kepada 95, 90. Bila 90 dia start. Yang ini kita panggil fasa plateau. Plateau maksudnya dia tak turun lagi walaupun kita meneruskan diet IF. Tapi saya bersabar.
Saya kurangkan pemakanan dan sebagainya, dia dah turun daripada 90 tu turun sikit 80 dia start lagi, dia dah tak mau turun sampai lebih daripada setahun saya ingat. Tapi pada masa itu saya berpuas hatilah, saya dapat turunkan dah banyak dah. Tetapi baru-baru ini apabila saya tingkatkan aktiviti sikit, kita buat brisk walking, jaga pemakanan, daripada 80 turun kepada 75. Begitulah kisahnya. Bukan satu benda yang orang cakap tu yang cepat. Saya tak bawa cepat. Ada orang memang betul buat betul IF ni sampai 3 bulan. Ada yang turun sampai 10 kilo. Lepas 6 bulan turun sampai 30 kilo pun ada juga. Tapi saya tak mau buat itu sebab saya ni memang jenis yang enjoy makan. Saya nak makan yang benda-benda yang sedap walaupun tak banyak. Jadi pun saya pun tak buat aktiviti fizikal. Saya jaga makan sebab kita sibuk di office, di klinik dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang daripada 2015 sampai sekarang 2022 berat saya alhamdulillah makin turun dan juga stabil. Kita tengok pula Aida Jamalul Lail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Suraya Yaakob. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Amy Olive House. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Muhammad Yusof cantik tapi tak sihat tak bermakna. Betul tuan. Kadang-kadang kita ni nak cantik saja untuk penampilan. Pada saya cantik ni sebagai bonus saja. Yang penting sihat. Cantik ni sebagai bonus saja. Jimmy Muhammad Syaril Abdullah. Assalamualaikum doktor. Terima kasih di atas perkongsian dan okey, kita tengok lagi soalan-soalan yang berkaitan. Saya minta maaf bilik ni agak panas sikit berpeluh saja. Jadi macam mana kita nak bagi kesedaran pada wanita zaman sekarang lah. Saya tengok pun kalau kita tengok TikTok kan, terutamanya kan orang berlumba-lumba untuk cantik. Orang yang berusia awal lagi 20-an, 25 memanglah 20-25 ni memang kulit dia masih lagi gebu, kulit dia masih tak berkedut kan. Apatah lagi kalau ada genetik sebagai contoh genetik Pakistan ke, genetik India sikit ke, Afghanistan ke, memanglah hidung mancung dan sebagainya. Jadi kalau kita nak comparekan dengan dia orang memanglah tidak akan mampu kita buat benda tu. Kita boleh cantik, jaga yang sikat pada dia punya key point dia adalah bersederhana. InsyaAllah dia akan dapat membantu kita sihat dan juga cantik. Jadi cantik ni bukannya sesuatu yang orang cakap tu dapat dirasai oleh orang lain. Orang lain mungkin nampak sekejap dia cantik, tetapi yang paling penting sebagai contohnya cara kita bergaul, cara kita bercakap, penampilan kita, cara kita hormat orang, kita punya emosi dan sebagainya, yang itu akan membantu. Sebab benda-benda inilah yang akan menampakkan kecantikan. Sebab tu orang cakap kecantikan dari dalam tu sebenarnya kecantikan bila mula-mula kita tak kenal dia, kita tengok dia biasa saja. Apabila kita berjumpa, banyak berbual, dia akan menunjukkan ataupun perasaan-perasaan macam itulah. Okey. Kemudian soalan yang kedua yang saya terima ialah berkaitan dengan cantik ni ialah cantik di luar. Ni tadilah sihat di dalam. Bukannya sesuatu hasil yang boleh didapati dalam sekejap sekelip mata. Betul. Bagaimanakah kita mahu kekal sihat dan cantik di usia pertengahan tahun? Jadi untuk dapatkan kekal sihat dan cantik ni sebenarnya dia adalah usia yang berpanjangan iaitu dia maraton sebenarnya. Dia maraton, dia bukannya orang cakap tu sprinter, maksud sprint kita berlari laju bukan. Sebab tu orang nak kurus ni dalam masa beberapa bulan ni saya tak bersetuju sangatlah. Kecuali dia ada sebab musabab. Contoh dia mungkin dia katakanlah untuk majlis persandingan dah semakin hampir jadi dia itu okeylah. Ataupun mungkin dia punya masalah kesihatan dia, diabetes dia dah terlalu dah tak terkawal, dah blood pressure dia pun dah teruk dia punya kolesterol dah tertinggi, dia kena buat sesuatu yang drastik. Contoh dia pembedahan yang masih mudah kita sebutlah pembedahan kecilkan perut kan. Tetapi bagi kita ni yang biasa ni, kita yang sihat dan sebagainya, saya mencadangkan agar cantik di luar dan juga sihat di dalam ni sebenarnya kita kena mengambil beberapa langkah. Antaranya kurangkan makan, terutamanya kita panjangkan waktu makan kita 8 jam, 6 jam, dia akan membantu kita. Itu yang pertama sekali. Lepas tu saya memang mencadangkan bagi mereka yang mampu buat
puasa sunat. Puasa sunat ni bukan kita niat untuk kurus, untuk sihat, tetapi dia punya, kita panggil dia kebaikan dia. Dia akan datang sendiri apabila kita sihat dan juga kita akan menjadi kurus. Kita buat tu kerana Allah Ta'ala, nilai Ta'ala, tetapi kesan dia akan dapat kurus dan sihat. Ataupun kalau kita tak mampu, kita buat diet intermittent fasting. Yang ini selalu saya kongsikan dalam Facebook. Setiap pagi tu memang saya akan kongsikan sikit bagaimana saya awal membuat. Sebab kadang-kadang mula-mula pun saya keliru juga macam mana nak buat diet ni. Apa nak makan, apa menu. Lepas tu bila kawan-kawan ajar dengan cara yang betul, barulah saya faham. Kalau tak, memang selalunya tidak akan berjaya. Sebab ilmu tak ada kan. Kita cuba-cuba, kita ikut logik, lepas tu kita ikut orang, rupanya tak sesuai untuk kita. Itulah jarakkan pemakanan. Kemudian kita pilihkan makanan-makanan yang bernutrisi. Dalam makanan nutrisi ni ada beberapa perkara. Yang pertama sekali adalah makanan yang perlu kita pantang. Dia macam kita nak bersihkan satu kolam, nak bersihkan diri kita. Kita ni ibarat kolam. Kolam yang kotor tu pertama sekali mesti air yang kotor tu jangan masuk. Lepas tu kita buang air yang kotor. Lepas tu kita gantikan air yang baru. Jadi ada 3 step. Pertama sekali pantang. Maksud dia makanan-makanan yang tidak berkhasiat. Contoh dia ialah 3P. Kurangkan beras putih. Kita gantikanlah dengan sebagai contoh beras perang, basmati. Kalau kita tak mampu, rasa tak sedap, mungkin kita boleh campurkan sikit beras putih dengan beras parboiled sebagai contoh. Kita campurkan sikit 50% beras putih, 50% parboiled supaya kita melatih. Sebab kadang-kadang rasanya tak sedap. Jadi bila kita campurkan dulu sikit, pelan-pelan kita melatih diri kita. Ataupun itu yang pertama sekali, 3 putih. P lagi satu adalah gula putih. Gula putih. Itu pun kalau boleh kita kena hentikan. Kita cari sebagai contoh stevia, lepas tu kita boleh cari monk fruit, yang itu adalah pemanis yang natural. Kalau tak boleh juga, boleh guna aspartam, tapi jangan terlalu lama. Sebagai contoh, untuk beberapa hari kita tak ada bekalan natural sweetener, kita boleh ambil lah aspartam sebagai contoh. Dia ada manis, dia akan mengurangkan, dia 0 kalori, dia akan kurangkan penaikan gula dalam badan. Itu pantang. Lepas tu perlu kita buangkan. Kita buangkan macam mana? Kita minum air yang cukup. Kasih kita berpeluh. Kasihkan semua toksin-toksin ni keluar daripada tubuh kita. Air yang cukup. Banyakkan makan fiber. Banyakkan makan healthy fat. Supaya apa? Senang kita buang air besar. Yang ini kita panggil cleansing. Cleansing ni pun satu kadang-kadang orang confuse. Orang nak buat apa? Orang nak buat toxic. Orang nak buat apa? Detox. Detox dengan cleansing lain. Cleansing adalah berkaitan dengan usus kita. Kita makan sesuatu, kasih dia bersih. Mungkin najis kita dah lama dalam tu. Ataupun mungkin kita banyak makan daging yang perlu kita bersihkan. Jadi kita buat cleansing. Tapi detox tu berkaitan sebagai contoh nutrien-nutrien yang tertentu yang melibatkan pada hati, sebab hati ni yang mengenyahkan ataupun yang membuang toksin sesuatu bahan. Contoh tu ubat-ubatan yang kita ambil. Kebanyakan kita ambil ubat darah tinggi, kecil manis, ubat kolesterol, macam-macam lagi, Panadol dan sebagainya. Dia dibuang macam mana? Dia dibuang dengan 2 cara, sama ada melalui air kencing dan juga melalui najis. Jadi dia nak buang, dia tak buang begitu. Dia kena didetoxkan atau ditukarkan molekul supaya dia boleh menyerap air untuk dibuangkan melalui air kencing, ataupun dia ditukarkan dengan dengan bile kita, secretion tu, supaya dia mudah untuk meresapkan najis supaya dia boleh dibuang. Jadi kena faham detox dan juga cleansing adalah suatu yang beza. Okey, selepas tu apa lagi? Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Tadi kita orang sekarang ni dekat hospital tadi. Heliza dekat dalam. So sorry lah atas. Sebab tadi kita orang ada daripada awal tadi, mungkin doktor tak perasan kot. Oh, iya ke? Saya minta maaf. Saya pun tengah seronok bercakap ni. Saya tengok puan tadi, saya tak tahu. Baru kita tahu tips, rupanya macam mana rahsia doktor ada penurunan berat badan, Masya Allah. Very, very useful untuk kita orang. Yelah, zaman remaja sekarang ni kan ramai yang suka makan fast food, makan benda-benda manis. Banyak pilihan tu kan. Thank you for the info, doktor. InsyaAllah. Kalau saya kongsikan pengalaman saya tentang menguruskan berat badan ni,
Memanglah kadang-kadang saya pada mulanya kita tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu ni kadang-kadang kita cuba pelbagai diet yang kita rasa kita boleh buat. Tetapi di akhirnya kita akan orang cakap tu kecewa lah sebab dia tidak sesuai untuk kita. Jadi untuk diet ni dia ada pelbagai ya. Ada yang dia saya makan sikit-sikit tapi kerap, ada yang macam saya buat diet intermittent fasting, ada yang makan suku-suku separuh dan sebagainya. Tapi saya jenis yang diet intermittent fasting dan juga banyakkan sayur dalam pemakanan apabila saya makan. Jadi bila kita tahu apa yang sesuai pada kita, kita teruskan, jadikan ia budaya. Sebab tu dalam tahun 2015 berat saya 105, sekarang ni dah 75 kg. Dalam kurun dalam 30 gitulah kot. 30 kg. Dia yang bagus dia konsisten. Cuma saya nak beritahu kadang-kadang orang give up apabila dia ada kita panggil plateau phase. Plateau phase tu macam mana? Apabila kita dah berdaya tetapi dia tak turun-turun lagi. Macam contoh saya dulu 105, lepas tu bila turun 90 kg dia dah tak turun dah. Dia dah macam macam saya pun dah 6 bulan masuk setahun dah tak turun-turun. Kadang-kadang kita frust, tapi sebenarnya kita kena tingkatkan physical activity kita, kurangkan lagi karbohidrat yang kita makan. Jadi 90 tu dia turun kepada 80. 80 lagi sekali dia plateau. Dia tak mau turun lagi sebab saya punya BMI berat yang sesuai adalah 75. Jadi tingkatkan pemakanan, jaga lagi pemakanan dan akhirnya dia turun sampai 75. Jadi sebab tu kita nak kalau boleh berdaya ni adalah pemilihan pemakanan, cara makan supaya dia menjadi budaya kita dan kita akan dapat hidup sihat. Kebanyakan yang ni yang saya tak berkenan ataupun saya tak bersetuju apabila kita cepat-cepat untuk kurangkan buat badan kita dalam masa 3 bulan contoh 20 kilo 30 hilang, lepas tu kita naik balik jadi yoyo kan. Yoyo macam gini dia agak sukar nanti sebab BMR kita dia dah semakin rendah dan nak kurus balik tu dia dah agak susah. Doktor macam tadi doktor ada sebut pasal penurunan berat badan kan. Ada terfikir lama dah lah. Macam ada orang kata sebenarnya paling efektif adalah diet instead of exercising. So mana yang betul tu doktor? Sebab ada orang kata lepas exercise untuk wanita lah tiba-tiba badan lagi nampak sado. So kita sebenarnya nak sihat tapi tiba-tiba badan jadi sado pula. Itu macam mana doktor? Betul tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dia punya nilai kalori lah. Contoh satu gelas teh tarik bersamaan dengan 20 minit kita terpaksa berlari tau. Ya Allah. Bayangkan satu gelas teh tarik tu untuk menghabiskan dia punya kalori tu yang masuk dalam badan kita, kita terpaksa berlari selama 20 minit. Jadi daripada kita berlari daripada 20 minit, baik kita jangan minum teh tarik. Yang itu dia akan memudahkan untuk kita. Jadi pada saya penjagaan pemakanan ni diorang cakap 80%. Kalau kita nak berdaya ni atau nak menurunkan badan 80%, 20% lagi adalah aktiviti fizikal. Itu yang pertama. Yang kedua, aktiviti fizikal ni dia ada 3. Pertama sekali kita buat renggangan. Renggangan ni untuk joint kita, untuk mengelakkan kita sakit lutut, sakit sendi, semua kita buat renggangan. Yang kedua kita panggil kardio. Kardio ni dia akan menyebabkan jantung laju, iaitu kita berlari, kita berjalan laju, kita menaik bukit, jantung akan laju. Yang itu dia akan membakar kalori dalam tubuh kita. Yang satu lagi weightlifting. Weightlifting ni yang inilah untuk sador. Jadi kalau dia lelaki, contoh dia nak sador, dia kena ambil lah dia weightlifting. Kalau contoh dia nak turunkan badan, dia kena berlari. Jadi dengan cara ni dia tahu apa yang sebenarnya yang dia nak. Jadi kita ikut cakap tu cara yang betul lah untuk ini. Jadi bagi wanita tu saya cadangkan terutamanya macam saya dah jenis orang dah umur 50-an ni, orang dah usia 40-an, badan pun dah obes, kita nak minta dia orang lari, kita bimbang nanti lutut sakit, pinggang sakit. Jadi apa yang mungkin kita boleh cadangkan ialah banyakkan berjalan. Banyakkan berjalan kaki. WHO Badan Kesihatan mencadangkan kita buat pergerakan contoh berjalan laju ni 30 minit sehari. Jadi mudah aja sebenarnya, kita parking kereta, lepas tu kita berjalan dekat office kita mungkin 10 minit, balik lagi 10 minit, dah 20 minit dekat rumah, kita pergi masjid ke, kita pergi kedai ke, kita berjalan kaki 10 minit, dah cukup 30 minit, itu pun dah membantu kita. Masya Allah. Betul lah. Kalau langsung tak boleh buat kan, hujan, lebat, PKP, memang tak boleh nak keluar.
Tangga kat rumah kan ada kan. Kita naik tangga, turun tangga. Naik tangga, turun tangga. Buat lebih kurang 5-6 kali. Lepas tu kita berhenti. Ulang balik sampai kita rasa penat, kita rasa letih. Dah mencukupi sebenarnya. So maksudnya tak ada alasan lah untuk kita tak menjaga kesihatan dari segi sudut luaran. Dah lama pun kita jaga juga kan. Okay, tapi itu maknanya itu antara tips untuk kita jaga kesihatan, jaga badan yang kita biasa tahu lah, exercise, jaga makan. Tapi kalau let's say orang tu nak guna alternatif lain, contoh buat operation, pembedahan dan sebagainya, yang tu adakah memang bagus ataupun sebenarnya ada side effect sebenarnya bila kita ada buat pembedahan? Sebab yelah kalau nak ikutkan kita nak pakai badan kita lama kan. So kalau buat pembedahan macam tu, pandangan doktor macam mana? Pembedahan ni sebenarnya dia punya indikasi ataupun keperluannya apabila seseorang itu obes tetapi dia mengalami masalah kita panggil comorbidity. Maksudnya dia dah ada padanan besar, ada darah tinggi, ada kencing manis, ada kolesterol yang mana dah susah nak kawal. Makan ubat pun dia tak dikawal dengan baik. Yang ini memang sesuai untuk membuat pembedahan ataupun dalam bahasa mudah tu kita kecilkan perut kita kan. Jadi supaya kita makan sikit rasa dah kenyang. Itu tujuan dia. Tetapi bagi orang yang contoh yang masih sihat lagi, yang mungkin baru saja kita panggil dia overweight, belum masuk obese sekali. Yang itu kita tak cadangkan lah sebenarnya. Tetapi dalam industri kosmetik ni memang orang akan pergi untuk mendapat sesuatu yang cepat. Tetapi saya bimbang apabila once kita dah buat pembedahan tu, dia permanent, kita dah tak enjoy life kita. Kita dah makan pun dah orang cakap tu dah tak boleh nak banyak, makan sikit-sikit je. Mungkin makan pun dah tak seronok. Ya Puan Eliza Assalamualaikum doktor, minta maaf Yeah. Ni emergency bawa ke hospital. Oh ya, tak apa. Kucing rescue. Jadi itulah tadi saya explain tentang pembedahan. Pembedahan ni sepatutnya untuk orang yang perlukan saja, dia memerlukan. Kalau orang kita sebenarnya tak perlu, jaga makan, kita balik kepada natural kita. Ada orang makan, ada orang diet natural, dia panggil clean diet. Dia tak makan apa, dia cuma makan makanan yang orang cakap tu yang natural saja. Ya, kalaupun banyak ulam-ulaman, kalau lobak tu dia tak masak pun, dia potong-potong, dia basuh, dia makan itu. Bagi kita ni memang susah sikit lah. Saya pernah buat macam itu dalam perjalanan kan. Selalu kat perjalanan kan kita kalau kita nak isi minyak tu kita pergi kat kedai petrol station kan, kita beli macam-macam jajan dalam tu kan. Jadi saya buatlah kononnya, buatlah tomato, buatlah carrot, potong kecil-kecil, apple semua masuk dalam bekas. Jadi bila anak saya tanya apa, saya nak beli barang itu, nak beli jajan, saya cakap makan yang itu. Lepas tu dia tengok, bah ini untuk rabbit ke bah? Dia ingat yang potong-potong untuk apa? Untuk anak, makanan anak. Sebenarnya itulah kita nak melatih kan. Sebab benda ni kita dah jauh sangat. Kita dah jauh sangat daripada pemakanan yang betul. Jadi bila kita balik kepada natural, dia dah satu benda yang asing, benda yang pelik, benda yang rasa benda ni tak, yang bukan untuk kita makan, mungkin binatang ataupun haiwan yang makan. Jadi macam itulah. Doktor, kalau macam contohnya minyak zaitun kan, minyak zaitun itself memang membantu ke dalam nak nampak awet muda. Macam doktor, nampak awet muda, nampak glowing. Masya-Allah. Masya-Allah. So, minyak zaitun ni bagus sebab apa minyak zaitun ni dulu mula bila saya tahu tentang minyak zaitun ni, sekarang saya pelik macam mana orang cakap minyak zaitun ni boleh menguruskan badan, sebab dia adalah orang cakap tu kalori tinggi 1 gram minyak ni sama dengan 9 kalori berbanding dengan 1 gram karbohidrat hanya 4 kilokalori. Jadi perbezaan tu sangat tinggi. Tetapi apabila saya banyak balik mengulang kaji balik buku-buku teks fisiologi terutamanya, dia ada dua hormon apabila kita makan. Satu, apabila kita makan karbohidrat, insulin akan keluar. Bila insulin akan keluar, apabila kita makan, gula yang ada tubuh kita ni dia akan direndahkan. Itu tujuan insulin. Sama ada dua saja. Kalau kita lepas makan, kita bergerak, gula tu akan dibakar jadi tenaga. Kalau kita makan, kita tidur, kita tak bergerak, gula tu direndahkan dengan cara menjadi lemak. Sebab tu setengah orang tu dia cadangkan bila lepas makan cubalah jalan sikit kan, sebab dia akan membakar. Kalau tak, kita duduk saja atau kita tidur, dia akan jadi lemak. Satu lagi adalah kita panggil glukagon. Glukagon ni apabila kita tak makan karbohidrat tetapi kita makan minyak dan juga protein. Bila minyak dan protein ni kita makan, yang akan keluar glukagon. Glukagon ni lah dia sebenarnya dia akan tujuannya membakar lemak.
Selain daripada lemak yang kita makan, dia juga akan membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Sebab tu orang yang tak makan karbohidrat, dia ambil lebih, contoh minyak zaitun, lebih sikit protein, telur dan sebagainya, dia membantu untuk dia membakar lemak dia. Yang ini yang penting. Sebab memang pun kalau kita tengok fatty acid, diabetes, even hypertension pun, punca utamanya adalah gula. Jadi gula ni kalau kita dapat kurangkan, memang dia akan boleh katakan sebahagian daripada masalah metabolik ini dapat diselesaikan. Jadi memang minyak zaitun ni memang banyak dah ditulis ataupun dikaji dan diterbitkan dalam jurnal, dan saya percayalah kalau kita mengambil di cara yang betul, insya-Allah dia akan bermanfaat. Dulu saya pun takut juga kan kita nak mencadangkan orang makan minyak zaitun ni, sebab dulu pemikiran kita ni sebagai doktor ni, bila lemak kolesterol, rupanya ada lemak yang baik, ada lemak yang sihat, ada lemak yang jahat. Jadi kita pilih kan. Minyak yang jahat tu dua je. Satu trans fat, satu lagi yang tak bagus sikit adalah saturated fat. Unsaturated fat sama ada mono unsaturated dan polyunsaturated, dia memang sangat bagus. Maknanya minyak zaitun dia boleh juga ke membantu untuk nampak lebih muda, kulit sihat? Membantu tak? Ataupun pasal minyak zaitun ni kurus sahaja? Dari sudut kurus. Minyak zaitun ni memang dia pelbagai tau. Dia pelbagai dia punya, orang cakap tu, dia punya manfaat dia. Sebagai contoh orang yang sembelit. Orang yang sembelit ni dulu kalau saya di klinik kita akan bagi parafin, liquid parafin. Tujuannya bila kita makan najis akan mudah keluar. Itu adalah minyak sintetik. Tapi kalau kita makan minyak zaitun, bila kita makan minyak zaitun, bukan sahaja dia menyelesaikan sembelit, dia juga menyelesaikan masalah kulit. Sebab tu orang yang ada eczema, ada psoriasis, apa yang masalah dia, kulit dia menjadi kering. Jadi minyak zaitun ni dia membantu melembabkan kulit. Selain daripada kita makan, kita boleh sapu sikit, dia membantu melembabkan kulit. Yang ini bagus. Dan selain daripada itu, masalah kita ni apabila kita ada kekeringan, masalah kolagen. Yang itu yang menunjukkan setengah orang tu dia mudah berkedut, ataupun orang tu mudah kulit dia menjadi gelap. Yang ini dapat dibantu lah apabila kita makan minyak zaitun tu sendiri, sebab dia polifenol, bagus untuk tubuh kita, bagus untuk kulit kita. Sebab tu orang yang ada eczema, orang ada psoriasis memang kena amalkan. Saya selalu bagi pada pasien saya selepas 4 bulan, sebab ini adalah dos yang kecil kita makan ni. Orang Morocco, orang Turki biasa makan ni, sebab kita tak biasa. Sebab tu orang cakap orang yang paling cantik sekali adalah orang yang berada di kawasan Mediterranean. Orang Palestin, orang Turki, kulit dia orang cantik sebab yang mereka makan minyak zaitun setiap hari. Selain daripada cuaca mereka yang sejuk dan sebagainya. Jadi orang kita ni, dulu kita makan minyak kelapa dara kelapa lah kan. Sekarang pun kita dah tak makan minyak kelapa. Jadi memang kulit kita, kebanyakan kita ada masalah. Jadi sebab itulah kalau kita mengamalkan minyak zaitun ni bukan dapat satu manfaat je, ada pelbagai manfaat lain. Masya Allah. Doktor, saya nak share sikit sebab nak tambah pasal olive oil, sebab saya pun antara orang yang memang kadang-kadang ada cabaran nak pergi ke toilet tu. Tapi alhamdulillah dengan asbab lah olive oil, habatus sauda, benda tu sangat-sangat mudah. Sebelum ni kita tak ada knowledge kan, bila kita tahu macam ini kebaikan dia. So kepada sesiapa yang mungkin ada masalah yang sama, boleh dapatkan di olive oil. Itulah. Saya pula memang ada masalah cabaran kulit lah, breakout dan sebagainya kan, kulit kering. Tapi dengan asbab makan fenolif dengan olive oil, tapi kena konsisten lah. Memang to be honest, mula-mula rasa fenolif tu dahsyat, dia punya yang kalau tak biasa. So dia kena campur dengan minum jus delima, makan terus minum jus delima kan. Tapi lama-lama dah boleh, tetapi insya-Allah dah sangat membantulah dari sudut kesihatan, termasuk kesihatan kulit. Dia tak adalah tiba-tiba jadi flawless, tak ada jerawat langsung, tetapi memang membantu mengurangkan sebenarnya. Sebab kita kadang makan macam-macam antibiotik lah, kita makan macam-macam ni, lepas tu kita tak tahu dalam badan kita macam mana kan. So kita cubalah try satu produk minyak zaitun ni, insya-Allah natural, dengan izin Allah dapat bantulah. Ini kami punya real testimoni lah. Betul. InsyaAllah. Doktor lah soalan doktor. Orang tanya sari cuketin ni dia membantu untuk apa dan juga macam mana cara nak makan sebenarnya?
Okey, Kukertin ni kalau kita tengok dekat, kalau kita pergilah negara-negara Mediterranean macam Morocco, Turki, even Spain dan juga Itali. Sebab tu kerana saya suka negara Mediterranean ni, saya suka bagi dua. Satu Mediterranean Utara iaitu Spain, Itali dan sebagainya. Yang bawah tu negara Islam lah, Morocco, Turki dan juga Tunisia dan sebagainya. Jadi diorang ni memang kalau kita tengok makanan orang, kalau kita pergi saya ingat Aliza dan juga itu pernah pergi ke sana kan. Memang dia punya makanan tak macam kita. Kalau kita sebagai contoh pagi makan nasi lemak kan, tengah hari makan nasi pedas, petang nanti malam nanti mungkin ada kari ayam masak kari kan. Tapi kalau kita pergi sana breakfast, lunch, dinner tu lebih kurang sama je. Benda yang dalam tu ada cuka berbagai jenis cuka buah-buahan, lepas tu kita ada minyak zaitun dan juga jus 5 yang saya nampak lah. Jadi mereka makan macam itu je. Sebab tu ramai orang takut kata dia boleh ke tak boleh. Mereka makan begitu serius sebagai part of the food. Jadi kita tak payah risau, dia bukan ubat, dia bukan orang cakap tu supplement herba dan sebagainya, dia adalah makanan. Jadi kalau nak ambil tu cara yang biasa saya baca dalam jurnal, cara dia ialah kita boleh ambil bagi orang yang tak biasa baru nak cuba kan. Jangan ambil terus masuk dalam mulut, memang akan rasa terbakar tekak ni. Kita ambil separuh saja sudu kecil tu, campur dengan air kosong. Segelas air kosong. Kalau nak sedap sikit mungkin ambil campurkan dengan madu. Ambil selepas waktu makan. Dalam kajian jurnal apabila kita ambil cuka buah-buahan ni selepas makan, dia punya postprandial glukos, maksud dia gula yang selepas makan ni dia lebih terkawal berbanding dengan orang yang tak ambil cuka. Sebab tu saya mencadangkan kalau nak ambil lepas makan. Kita boleh selain boleh cuka juga, kita boleh ambil ekstrak pati delima kan, sebagai gantian. Kita hari ni contoh kita dah ambil cuka tin. Cuka tin. Esok kita nak ambil pula sebagai contoh pati delima kan. Kita buat benda yang sama. Jadi dia sangat membantu. Okay, idea menarik. Nanti kita cuba campurkan madu dengan tadi petang kami minum sari cuketin tapi tak letak madu lah. Itu pun dah sedap. Betul? Itu pun dah sedap. Campur bagi madu mereka yang biasa tu okey boleh. Ada orang tak biasa dia tak boleh. Dia rasa tu baca juga minyak zaitun kan. Minyak zaitun bagi orang yang biasa ni memang tak ada masalah, tapi bagi orang tak biasa dia cakap tak terbakar lah sebab tak biasa. Ada juga sambal kan. Sambal kita orang Malaysia makan sambal gitu je. Tapi cuba bagi Mak Saleh makan kan. Makan sikit pun rasa macam dah kepanasan. Sama juga dengan minyak zaitun kita. Bila kita tak biasa, bagi kanak-kanak ataupun anak-anak di Syria, di Jordan, mereka biasa makan minyak zaitun, biasa makan cuketin. Dia orang tak ada masalah. Dia makan gitu je pun tak ada masalah. Kita je cuma yang tak biasa yang tu ada problem tu. Itu siap ada buah zaitun terus. Dia makan terus macam tu. Lagi power. Baik, Masya Allah. Jadi sebelum kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Doktor Jazakumullah khair atas perkongsian pada malam ini, dan Dr. Haiwan pun sudah memanggil saya kerana result, doakan agar result kucing ni negatif lah daripada apa-apa penyakit parvo. InsyaAllah. Jadi terima kasih sangat-sangat Doktor atas perkongsiannya. So maksudnya sihat dan cantik tu harus seiring dengan pemakanan yang sihat dan juga kehidupan yang sihat. Ya betul. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam. Jadi insya-Allah terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya. Insya-Allah minggu depan lebih kurang pukul 9 suku malam kita akan membuat perkongsian yang menarik dan juga perkongsian yang yang bermanfaat. Cuba saya minta maaf tuan-tuan puan-puan, saya tak dapat membacakan kali ini perkongsian dan juga perkongsian dan juga komen-komen sebab masa pun dihadkan lebih kurang 30 minit kali ini. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.